Halo semua, perkenalkan nama saya Tata Novela, NPM 5020075. Saya dari Prodi PGSD, semester 4 kelas B. Mata kuliah telaah kurikulum diampu oleh dosen Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP kelas 4, 5, 6 dalam kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Mungkinkah guru dapat mencapai hasil pembelajaran dengan baik jika guru tidak melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik atau bahkan tidak memahami cara membuat perencanaan pembelajaran yang baik? Jawabannya adalah hasilnya tidak akan maksimal. Ada beberapa hal yang dapat mendukung agar guru dapat mencapai target pembelajarannya secara optimal. Yang pertama, guru harus memahami kurikulum. Yang kedua, kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas guru dalam mengembangkan media. Dan yang terakhir, guru harus paham konsep kecakapan abad 21 dan penguatan pendidikan karakter, atau yang biasa dikenal dengan PPK. Sekarang kita masuk ke dalam buku guru. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, fungsi buku guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk pengguna buku siswa. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, buku siswa. Tanpa buku semacam teks, siswa akan kesulitan dalam belajar, baik di dalam kelas maupun secara mandiri. Jadi, buku tersebut dapat dikatakan sebagai pegangan utama peserta didik, baik dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi maupun dari sekolah negeri atau swasta. Selanjutnya ialah silabus. Tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Dengan begitu, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang bagus, yang logis, dan terencana. Selanjutnya ialah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Persiapan mengajar seperti membuat RPP sangat penting sebagai panduan seorang guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, instruktif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa berprestasi, aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis siswa. Di kelas 4 terdapat 9 tema. Tema yang pertama ialah indahnya kebersamaan. Tema yang kedua ialah selalu berhemat energi. Tema yang ketiga ialah peduli terhadap makhluk hidup. Tema yang keempat ialah berbagi pekerjaan. Tema yang kelima ialah pahlawanku. Tema yang keenam ialah cita-citaku. Tema yang ketujuh ialah indahnya keberagaman di negeri ini. Tema yang kedelapan ialah daerah tempat tinggalku. Dan tema yang terakhir ialah kayanya negeriku. Selanjutnya kelas 5. Di sini terdapat 9 tema. Tema yang pertama ialah organ gerak hewan dan manusia. Tema yang kedua ialah udara bersih bagi kesehatan. Tema yang ketiga ialah makanan sehat. Tema yang keempat ialah sehat itu penting. Tema yang kelima ialah ekosistem. Tema keenam ialah panas dan perpindahannya. Tema ketujuh ialah peristiwa dalam kehidupan. Tema yang kedelapan ialah lingkungan sahabat kita. Dan tema yang terakhir, yang kesembilan ialah benda-benda sekitar kita. Kelas yang terakhir yaitu kelas 6 SD. Di kelas ini terdapat 9 tema juga. Tema yang pertama ialah selamatkan makhluk hidup. Tema yang kedua ialah persatuan dalam perbedaan. Tema yang ketiga ialah tokoh dan penemuan.
Tema keempat ialah globalisasi. Tema kelima ialah wirausaha. Tema keenam ialah menuju masyarakat sejahtera. Tema ketujuh ialah kepemimpinan. Tema kedelapan ialah bumiku. Dan tema yang terakhir yaitu tema yang kesembilan ialah menjelajah angkasa luar. Itulah tadi penjelasan dari video saya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.